Reka bentuk sistem fertigasi. So, dalam buku teks jika anda lihat ya, sesi pengenalan ibu anda telah menanam sayur-sayuran di atas batas di belakang rumah. Dan setiap hari anda perlu menyiram pokok tersebut. Fikirkan satu cara bagaimana anda dapat menyiram pokok dengan lebih mudah. So, dalam topik kali ini anda akan belajar bagaimana mereka bentuk satu sistem fertigasi yang menggunakan pump dan komponen-komponen fertigasi untuk memudahkan anda untuk menanam dan menyiram pokok tersebut tanpa menggunakan tenaga secara manual. So, reka bentuk sistem fertigasi ini akan mengaplikasikan teknologi dalam pemasangan sistem pengairan dan dapat meningkatkan hasil serta kualiti tanaman. Maksudnya kita dapat kawal dari segi serangan racun, serangga perosak dan sebagainya. Sistem ini lebih praktikal dan sesuai digunakan kerana ia lebih sistematik dan kita dapat kawal masa-masa waktu penyiraman tanpa memerlukan tenaga secara manual. Okay, dalam reka bentuk sistem fertigasi, ia merupakan satu inovasi dalam teknologi pertanian. Ia mengambil kira keluasan tanah dan kemudahan untuk tapak penanaman jenis tanaman yang ditanam dan juga iklim serta kos pembinaan. Pastinya kita ingin menggunakan kos yang lebih murah, lebih rendah kerana dapat menjimatkan tenaga buruh. Selain daripada itu, jenis tanaman yang sesuai biasanya ialah jenis sayur-sayuran ataupun seperti tomato, cili, terung dan sebagainya. Okay. Dan dia juga mengambil kira keluasan tanah. Bagi keluasan tanah yang terlalu besar, dia memerlukan sistem yang lebih complicated, lebih rumit dan juga pump yang lebih berkuasa. Sistem fertigasi ini adalah pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan bajaan yang rapi. Okay, larutan baja akan dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Kita akan ada baja A dan baja B yang kita akan lihat sebentar lagi. So, media tanaman yang digunakan seperti kokopit ataupun sekam padi dapat menggantikan fungsi tanah. Secara tidak langsung ini dapat mengelakkan serangan serangga perosak. Dan sistem ini memerlukan cahaya matahari sekurang-kurangnya 6 jam untuk proses fotosintesis. So, kiranya anda nak menanam pokok di dalam rumah, anda memerlukan sumber cahaya, okay, untuk pokok tersebut melakukan fotosintesis. So, dalam hidroponik, kita ada beberapa kaedah teknik yang perlu diketahui. Antaranya ialah teknik aliran dalam, teknik aliran cetek, teknik takung, teknik pasang surut, aeroponik, teknik pengairan tipis dan sistem fertigasi. So ini adalah kaedah-kaedah teknik yang ada di dalam hidroponik. Kita lihat satu-satu dahulu. Muka surat seterusnya, teknik aliran cetek. Larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Pam yang digunakan untuk menyalurkan larutan air baja ke dalam palung. Dalam kes ini, tidak ada menggunakan tanah. Akar terendam di dalam air yang mengalir. Air tidak berapung, air akan mengalir secara berterusan dan dipam secara kitaran. Okay. Kaedah ini lebih baik kerana dapat mengelakkan akar yang busuk ataupun pembiakan yang mengedis dan sebagainya kerana air sentiasa mengalir. Teknik takung. Biji benih disemai pada media yang tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas level baja pada takung. Jenis takung yang digunakan haruslah tidak telus cahaya, tidak serap panas dan tidak berkarat. Teknik ini pastinya dapat menyebabkan pokok tersebut tumbuh dengan lebih cepat lagi. Okay, kerana air bertakung 24 jam. Cumanya kaedah ini boleh menyebabkan akar bau busuk dan juga mungkin boleh menyebabkan pembiakan nyamuk dan sebagainya. Teknik aliran dalam. Teknik ini menggunakan kaedah yang sama dengan hidroponik, aliran cetek. Bezanya ialah hanya dari segi penggunaan saiz palung lebih lebar dan lebih tinggi serta paras air pada akar. Yang ini hampir keseluruhan akar tenggelam di dalam air, di mana air memenuhi lebih daripada 50% daripada ketinggian ataupun isi padu palung. Teknik pasang surut. Alat pengatur masa digunakan untuk mengawal pengaliran larutan baja pada tanaman. Larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam tabungan. Dengan menggunakan timer ataupun alat pengatur masa, air akan naik ke atas di mana di situ akan ada tanaman-tanaman pokok dan kemudian dia akan turun semula ke bawah melalui daya tarikan graviti dan dia akan, kitaran ini akan berterusan untuk sela masa yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya
teknik aeroponik. Akar tanaman yang tergantung di udara di dalam ruang tanaman disembur dengan larutan baja secara semburan kabus melalui nozzle mengikut masa yang ditetapkan. Dengan cara ini, akar dapat menyerap nutrien. Aeroponik merupakan inovasi terbaru dalam hidroponik. Maksudnya, tidak menggunakan kaedah takungan ataupun aliran air, tetapi kita semburkan air daripada bawah ke atas, terus menyerap ataupun terkena kepada bahagian akar dan diserap oleh akar untuk proses fertigasi. Dan teknik seterusnya adalah teknik pengairan titis. Teknik ini paling berkesan kerana bekalan air dan campuran baja dapat disalurkan terus ke akar pokok mengikut masa yang ditetapkan. Sistem ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan pen penitis dan juga pita titis. Pen penitis menyalurkan air melalui tube mikro yang disambung ke dalam polybag. Pita titis menyalurkan air melalui lubang-lubang halus yang berada di sepanjang pita tersebut. Inilah kaedah yang paling popular yang digunakan, yang anda boleh lihat di tapak semayan yang ada di sekolah kita, di mana kita ada set penitis, kita ada pump, kita ada beberapa pipe poli, saiz poli yang kita akan susun dan menggunakan siku yang sesuai, siku pipe yang sesuai untuk kita salurkan ke beg-beg poli hena yang ada pokok, tanah pokok. So, ini akan lebih kemas, lebih sistematik. Tujuan menanam secara fertigasi. Sistem fertigasi sangat sesuai untuk tanaman sayuran berbuah seperti tomato, timun, cili, terung, strawberry dan pokok-pokok hiasan. Tanaman tersebut merupakan tanaman yang bernilai tinggi dalam pasaran dan tujuan penanaman secara fertigasi adalah seperti berikut. Pertama, dapat mengelakkan tanaman daripada jangkitan penyakit bawaan tanah. Kerana kita tidak menggunakan tanah, kita hanya menggunakan kokopit, kita menggunakan sekam padi. Jadi antara penyakit bawaan tanah yang dikenali ialah Pythium, Fusarium, Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria. So ini adalah jenis-jenis penyakit yang anda tahulah yang berkaitan bawaan tanah. Yang keduanya ialah dia dapat memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman. Apabila berada dalam satu tempat, maka kita dapat sembuhkan larutan baja dan pada masa yang sama kita dapat mengawal pengawalan serangga dan perosak tanaman jika kita letakkan setempat, dan tidak berada di atas tanah. Dan seterusnya ialah pemberian baja yang lebih berkesan secara sistematik kepada tanaman. Dengan alat pengatur masa, kita dapat setkan masa untuk larutan baja tersebut disalurkan ke tanaman tersebut secara berkala. Kelebihan sistem fertigasi. Yang pertama, penggunaan baja secara cekap dengan kadar 85% dapat diserap akar berbanding penggunaan kaedah tabur dengan kadar 30%. Di mana apabila menggunakan set penitis tadi, air larutan baja akan masuk terus ke dalam akar dan terus dapat diserap oleh akar. Berbanding dengan kita tabur di atas tanah, kemungkinan ada air yang mengalir terus turun ke dalam tanah tanpa sempat diserap oleh akar. Dan yang kedua, penggunaan air secara efisien, itu air terus diserap oleh akar tanaman. Dan yang ketiga, pemajaan dapat dilakukan secara serentak dengan nutrien lengkap dibekalkan pada tanaman secara terkawal. Begitu juga dari segi jumlah dan keperluan baja untuk tanaman sesuai mengikut peringkat umur. Apabila kita menggunakan larutan baja A dan baja B, menggunakan alat pengatur masa, dan setiap minggu larutan baja kita akan dapat kawal mengikut peringkat umur. Setiap peringkat umur memerlukan baja yang berbeza-beza. Mungkin peringkat awal sedikit, kemudian ditambahkan kepekatan larutan baja dan seterusnya, semakin sehingga pokok itu membesar. Yang keempat, dapat menghindarkan penyakit kerana menggunakan media tanaman dan persekitaran yang bersih. Kita akan pastikan tidak ada rumput rampai kerana berada dalam beg polythena, tidak ada serangan daripada serangga perosak atau penyakit bawaan tanah. Dan yang kelima, mengatasi masalah tanah tidak subur, perumah kepada penyakit dan perosak tanaman. Kerana di sini kita menggunakan sekam padi, kita menggunakan kokopit dan baja sentiasa dibekalkan ke dalam beg-beg polythena tanaman tersebut. Dan yang keenam, masalah merumpai sangat rendah. Kerana apa? Kalau ada pun rumput rampai yang tumbuh ialah di sekitar beg polythena tersebut. Di lain daripada itu tidak akan ada masalah rumput rampai. Yang ketujuh, kos operasi penggunaan air, baja dan tenaga buruh dapat dikurangkan. Pastinya tenaga buruh tidak akan digunakan, hanya menggunakan pump dan juga alat pengatur masa. Dan hasilnya sekali adalah peningkatan hasil tanaman, di mana tanaman tersebut dapat ditingkatkan hasilnya kerana dapat dikawal dari segi kualiti, baja, air dan sebagainya.
Tetapi di sebalik kekuatan atau kebaikan sistem irigasi, pasti adanya kelemahan-kelemahan. Okey, di antara kelemahan-kelemahan ni adalah modal permulaan yang tinggi. Kita memerlukan membelikan pump, pipe poli, beg polythena, set penitis dan sebagainya. Ia memerlukan kos permulaan yang tinggi, tetapi insya-Allah dengan pembelian tersebut dapat digunakan berulang-ulang kali untuk tanaman yang seterusnya. Pengetahuan yang mendalam perihal tanaman. So pastinya sebelum kita menanam menggunakan kaedah sistem irigasi ini, kita perlu tahu apakah kepekatan baja contohnya untuk setiap peringkat umur. Kita perlu tahu apakah kekerapan air, kekerapan pembajaan yang perlu dilakukan, dan jenis-jenis tanaman yang perlu disesuaikan dengan kaedah pembajaan. Selain daripada itu, kerosakan sistem membawa kerugian. Maksudnya jika ada berlaku sistem irigasi itu tidak dirancang dengan betul, maka akan berlaku kerosakan. Contohnya pipe bocor ataupun air yang mengalir ke sistem tanaman mempunyai tekanan air rendah, maka baja tidak sampai. Dan yang seterusnya adalah pengurusan ladang yang berterusan. Dan ia perlu dilakukan secara berterusan. Sekiranya pam rosak ataupun pam dihentikan, maka pokok ada kemungkinan akan layu ataupun mati. Kaedah penanaman fertigasi di Malaysia, kita ada penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan ataupun singkatannya SPH, di mana pokok-pokok ini akan dikumpulkan setempat dan akan dibuatkan bumbung, okey, yang dibuat dari bahan plastik yang mempunyai lapisan perlindungan ultraviolet UV. Rangka bumbung boleh menggunakan kayu, pipe, besi dan sebagainya mengikut aktiviti masing-masing. Okey, SPH lebih berkesan sekiranya jaring kalis serangga dipasang. Maksudnya selain pada bumbung, kita tutup dengan jaring kalis serangga supaya tidak ada langsung gangguan daripada serangga perosak. Okey, ini biasanya untuk sistem fertigasi untuk tujuan komersial. Dan kebaikan menggunakan SPH, pertama sekali dapat mengelakkan tanaman dari cepat layu akibat pancaran ultraviolet dan cahaya matahari. Okey, jadi bila ada bumbung, kita dapat mengelakkan penyaran cahaya matahari secara terus kepada pokok tanaman. Yang seterusnya dapat mengelakkan atau mengurangkan serangan penyakit jika kita tutup dengan dinding ataupun jadi dinding di sekitar rangka tapak fertigasi kita. Dan kemudian dapat mengurangkan penggunaan racun perosak. Apabila kita dapat ada dinding yang menutup keseluruhan tapak fertigasi, maka kita tidak perlu racun perosak ataupun paling kurang pun tidak, sedikit sahaja menggunakan racun perosak. Yang kaedah kedua ialah penanaman tanpa struktur perlindungan hujan. Okey, SPH hanyalah merupakan pilihan terhadap penanaman sistem fertigasi. Tanpa SPH boleh diletakkan di tempat terbuka tanpa bumbung. Semasa musim air hujan akan bercampur dengan air baja dalam polybag. Ini akan mengakibatkan kandungan baja dalam media tanaman menjadi cair. Penanaman perlu menggunakan racun kulat, racun serangga untuk melindungi tanaman mereka daripada serangan penyakit. Ini bagi mereka yang hanya menanam untuk bukan tujuan komersial, tetapi memerlukan kerja yang lebih, iaitu perlu ada perlu ada penggunaan racun secara berkala untuk mengelakkan serangan kulat dan serangan serangga rosak. Selain daripada itu, pastinya pembajaan perlu dilakukan secara lebih kerap kerana jika hujan, kepekatan baja akan menjadi lebih cair. So, ini adalah jadual perbandingan antara sistem fertigasi dan sistem konvensional, di mana jenis tanaman, jika sistem fertigasi jenis sayur dan buah, sistem konvensional semua jenis tanaman kita boleh, pokok, durian, apa sebagainya kita boleh tanam. Struktur perlindungan hujan adalah pilihan, tetapi konvensional tidak perlu. Jaring kalis serangga pilihan, kalau jika ada lebih baik. Konvensional tidak perlu. Sistem pengairan titis dan baja, konvensional penyiraman secara biasa. Air memerlukan air yang bersih, bukan air daripada laut dan sebagainya. Berbagai sumber air boleh digunakan untuk sistem konvensional. Modal agak tinggi untuk sistem fertigasi, tetapi rendah untuk konvensional. Tapak tanah mesti rata. Jika tidak rata, kemungkinan air tidak dapat mengalir ataupun air bertakung, okey, kerana tapak tidak rata di tapak semayan. Dan untuk sistem konvensional tidak perlu rata kerana kita hanya siram sahaja di atas tanah. Elektrik, memerlukan elektrik untuk sistem fertigasi. Konvensional tidak memerlukan elektrik. Pengetahuan teknikal sangat perlu dari segi
susun atur sistem mitigasi dari segi kemahiran dan pengetahuan teknikal berkaitan dengan pokok. Yang ini konvensional tidak perlu saja, tetapi tidak perlu terlampau detail. Keadaan tanah tidak penting kerana kita menggunakan media seperti kokopit dan sekam padi, tetapi konvensional memerlukan tanah yang subur. Kos operasi rendah, kos operasi tinggi untuk konvensional. Risiko penyakit rendah, bagi konvensional risiko penyakit yang lebih tinggi. Keseragaman pokok lebih seragam kerana kita baja pokok secara seragam, insya-Allah pokok akan tumbuh meninggi secara seragam. Tetapi konvensional tidak seragam kerana kita menggunakan tangan secara manual, kemungkinan ada yang terlebih siram ataupun terkurang siram. So untuk pentaksiran bilik darjah yang pertama, anda perlu menjawab SP 5.1.1 mentaklifkan sistem penegasi. Sila jawab ini di dalam Google Form. Okey, untuk tahap penguasaan 1 TP1. Okey. Untuk TP1 seterusnya, anda juga perlu menjawab soalan ini, ada di dalam Google Form. Anda boleh klik di bawah tu. Okey, ada link atau pautan yang diberikan, atau anda boleh terus kepada Padlet Cikgu untuk menjawab sistem mitigasi SP 5.1.1. Okey. Itu sahaja untuk hari ini, dan seterusnya kita akan sambung pada kelas yang akan datang.